Tuan Ketua, saya akan memulakan jawapan saya dengan isu-isu berkaitan dengan sektor pengangkutan darat. Yang pertamanya, Yang Berhormat Tumpat, Yang Berhormat Jerantut, Kuala Nerus dan Hulu Selangor telah membangkitkan isu mengenai projek ECRL. Bagi menjawab isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tumpat, Kementerian Pengangkutan tidak mempunyai perancangan untuk mengembalikan jajaran asal ECRL ke Tumpat. Skim kereta api bagi jajaran sedia ada telah diluluskan dan sekiranya ingin dikembalikan ke jajaran asal, akan mengakibatkan impak yang tinggi kepada kewangan kerajaan. Untuk makluman Yang Berhormat Jerantut, status projek ECRL sehingga bulan Ogos 2023 telah mencapai kemajuan sebanyak 50.29% dan tahun 2023 merupakan tahun puncak pembinaan ECRL, melibatkan kerja-kerja struktur utama seperti pemasangan rasuk ataupun beam launching, pembinaan stesen dan pemasangan landasan, track laying. Pada masa ini, kerja-kerja pembinaan seperti pembinaan jambatan yang menggunakan jentera beam launcher, kerja-kerja pengorekan, kerja-kerja struktur dan pembinaan terowong sedang giat dijalankan di sepanjang jajaran ECRL. Kerja-kerja pengorekan terowong menggunakan kaedah tunnel boring machine untuk terowong genting pertama telah mencapai 3.1 km, manakala terowong genting kedua telah mencapai 4.29 km. Jumlah panjang bagi setiap terowong genting ialah 16.39 km dan satu-satunya terowong berkembar bagi projek ECRL. Selain itu, sejumlah 25 terowong telah berjaya ditembusi setakat 25 Ogos 2023, termasuk 21 terowong di Seksyen A dan Seksyen B, manakala baki 4 terowong adalah di bawah Seksyen C. Pada masa ini, tarikh penyiapan projek ECRL dari Kota Baru, Kelantan sehingga ITT Gombak, Selangor masih kekal seperti yang dijadualkan, iaitu pada 31 Disember 2026, manakala dari Gombak sehingga Pelabuhan Kelang di Selangor dijangkakan akan siap pada 31 Disember 2027. Projek ECRL akan memberi kesan aglomerasi yang dapat meningkatkan akses kepada peluang pekerjaan dan pusat-pusat ekonomi bagi merangsang aktiviti ekonomi di sepanjang koridor ECRL untuk pengagihan peluang sosio-ekonomi yang lebih seimbang. Antara usaha-usaha kerajaan dalam pembangunan di sepanjang koridor ECRL juga diterjemahkan di dalam Plan Induk Bersepadu Guna Tanah Laluan Rel Pantai Timur yang merangkumi cadangan guna tanah untuk kawasan Transit Oriented Development, intensiti pembangunan, cadangan reka bentuk bandar baru, cadangan pengukuhan ekonomi, cadangan perhubungan perkhidmatan rel, cadangan pengurusan lalu lintas dan pengangkutan awam. Selain daripada itu, reka bentuk bagi stesen-stesen ECRL juga telah menyediakan ruangan jualan yang bakal memberi peluang kepada peruncit kecil dan sederhana bagi memasarkan barangan keperluan harian termasuk barangan tempatan mengikut kesesuaian operasi di stesen kelak. Terdapat juga cadangan di kawasan sekitar stesen yang direka bentuk dengan pembinaan ruang sosial dan tumpuan awam. Menteri. Secara tidak langsung, projek ECRL dapat meningkatkan nilai hartanah terutama perumahan di kawasan pembangunan TOD serta meningkatkan peluang perniagaan terutamanya bagi perusahaan mikro dan kecil. Menteri. Sekejap biar saya habiskan dulu beberapa ayat. Berkaitan dengan masalah di tapak projek seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuala Nerus, status reka bentuk jajaran ECRL telah lama dimuktamadkan dan telah mendapat kelulusan daripada pihak agensi teknikal yang berkaitan manakala kerja-kerja pembinaan di tapak telah mencapai kemajuan melebihi 70%. Melalui kajian yang dilakukan oleh Perunding Hidrologi dan Hidrolik, informasi sejarah kejadian banjir dan data daripada agensi teknikal, pihak ECRL mendapati kawasan tersebut merupakan kawasan banjir. Berdasarkan kajian ini, pihak ECRL telah mencadangkan reka bentuk yang optimum dengan mengambil kira aspek teknikal, value engineering dan risiko banjir di kawasan tersebut. Pihak MRL dan pihak kontraktor utama komited untuk memastikan dan menjaga keselamatan orang awam dalam pelaksanaan projek ECRL sekaligus menyiapkan projek yang bakal memberi manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia dalam masa yang terdekat. Berkisah yang sama juga berkaitan dengan ECRL. Saya cuma minta untuk YB Menteri sedikit perhatian berkaitan apa yang berlaku di Hulu Selangor, iaitu di Desa Melur, Serendah, yang mana ianya berkait dengan kerja-kerja buat terowong letupan dan hampir melibatkan 50 buah unit rumah yang kesannya adalah keretakan yang berlaku. Jadi untuk makluman YB Menteri untuk ambil perhatian sekiranya ada laporan selepas ini. Terima kasih. Terima kasih. Memang saya nak masuk jawapan untuk Hulu Selangor. Oh, terima kasih.
Untuk menjawab isu yang dibangkitkan oleh Muhammad Urus Selangor, kerja-kerja awalan yang sedang dijalankan adalah kerja-kerja awalan bagi pembinaan terowong di Serendar. Kaedah bagi penembusan terowong yang digunakan pakai ialah kaedah korek dan letup ataupun drill and blast. Pihak ECRL telah menerima aduan berkenaan keretakan rumah kediaman di kawasan Serendar akibat daripada kerja penutupan yang dijalankan. Untuk makluman, kerja penutupan yang dijalankan di kawasan terlibat telah mendapat kelulusan daripada Jabatan Mineral dan Geosains serta PDRM. Kerja penutupan yang dijalankan adalah mengikut prosedur yang diluluskan beserta syarat-syarat yang ditetapkan oleh JMG. Pemilik projek ECRL iaitu MRL dan kontraktor utama sentiasa memastikan agar syarat-syarat yang dinyatakan oleh JMG dipatuhi bagi mengelakkan sebarang pemasaran atau kerja penutupan diberhentikan serta memastikan kemajuan keseluruhan projek berjalan lancar. Laporan Dilapidation Survey and Pre-Construction Condition Survey juga dibuat bagi struktur yang berada di dalam radius 150 meter daripada tapak penutupan. Laporan ini dibuat bagi mengenal pasti keadaan sebelum kerja-kerja penutupan dijalankan dan impak selepas kerja-kerja tersebut disiapkan. Sesi libat urus bersama Majlis Perbandaran Hulu Selangor, JMG, Pejabat Tanah, JPS Selangor bersama warga kerja ECRL bagi membincangkan isu keretakan rumah kediaman akibat daripada kerja penutupan juga akan diadakan pada 20 September iaitu esok akan diadakan majlis ataupun sesi libat urus ini. Oleh yang demikian, pihak MRL dan pihak kontraktor utama mengambil berat isu penutupan ini dan akan sentiasa memastikan kerja-kerja letupan mengikut prosedur yang ditetapkan dan diluluskan. Jadi untuk makluman, memang dalam kerja-kerja pembinaan ini, terutamanya apabila ada blasting, mungkin ada kesan kepada kawasan-kawasan perumahan di sekitarnya dan sudah tentu pihak kontraktor akan mengambil sebarang langkah mitigasi untuk meminimalkan kesan tersebut. Dan sudah tentu apa sahaja isu yang timbul akan cuba diselesaikan melalui sesi libat urus bersama. Sebenarnya sebut berkaitan dengan suatu binaan tambakan untuk buat laluan ECRL di kampung di Sungai Takolam. Itulah melintasi satu kawasan takungan air dan juga laluan air ke sungai yang dibuat tambak. Akhirnya menyebabkan air di bahagian hulu tidak boleh pergi ke hilir dan boleh berlaku backflow dan banjir di kampung Batu Hampar dan juga ladang sawit di situ. Kita cadangkan supaya dibina terowong yang besar supaya air itu boleh lalulah supaya tidak boleh banjir nanti bila musim tengkujuh. Baru ni saya pergi hujan ada 2 jam dah air bertakung dah tenggelam kebun sawit di situ. Harap perhatian daripada pihak Yang Berhormat Menteri. Tak silap ini kawasan Kuala Nerus kan? Ya, tadi saya ada menjawab dan saya akan minta pihak kontraktor untuk melihat kembali bagaimana desain tersebut untuk mengelakkan kejadian banjir di kawasan tersebut. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri.